Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Berita utama untuk hari ini. Prestasi tidak memuaskan punca penambatan tender projek Hospital Petra Jaya. Tingkat pengeluaran padi Bukit Sabah Sarawak. COVID-19, 5 kes Bintulu kini berstatus kuning. Jadi projek ini dilaksanakan oleh JKR Malaysia dengan fasa pembinaan bermula pada 30 Mei 2013 dan akan dijadualkan siap pada 30 Jun 2018. Tetapi berikutan prestasi kemajuan projek yang tidak memuaskan, maka JKR Malaysia telah menamatkan kontrak tersebut kepada Zikon Berhad pada 2 bulan Ogos 2018. Prestasi tidak memuaskan. Itu punca notis penamatan pengambilan kerja kontraktor dikeluarkan Jabatan Kerja Raya JKR Malaysia kepada Zekon Berhad pada 2 Ogos 2018 berhubung projek Hospital Petra Jaya. Dedah Timbalan Menteri Kesihatan II, Dato' Aaron Agong Dagang, mengikut rancangan asal, fasa pembinaannya yang bermula 30 Mei 2013 sepatutnya dijadualkan siap pada 30 Jun 2018. Walau bagaimanapun, projek terbabit kini berada dalam peringkat penilaian tender dan surat setuju terima SST dijadualkan pada Januari 2021. Projek ini berada di fasa pemulihan kepada 4 petender yang telah lulus di peringkat pra kelayakan dan tarikh tutup tender ialah pada 7 Ogos tahun ini. Dan projek ini berada dalam peringkat penilaian dan surat terima akan dijadualkan pada Januari 2021. Sementara itu, bagi projek klinik kesihatan jenis 2 Tabuan Jaya, Aaron memberitahu proses perolehannya telah dilaksanakan dengan tarikh tutup tender pada 25 Februari 2019. Walau bagaimanapun, Lembaga Tender Pusat Persekutuan Sarawak pada 15 Januari 2020 menetapkan agar projek ditender semula. Ini oleh kerana petender yang telah diberi kontrak pada masa itu mengantar surat untuk persetujuan sangat lewat, delay. Jadi sebab itu projek ini akan ditender semula dan akan dibuat pada bulan September 2020. Surat setujuan akan pada bulan Januari 2021 dan projek ini mungkin akan start dalam Februari 2021. Kerajaan Persekutuan bercadang untuk meningkatkan taraf keluaran padi Bukit Sabah dan Sarawak untuk muncul sebagai produk premium bertaraf global. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, untuk menjayakan hasrat itu, peruntukan telah disediakan kepada petani terbabit menerusi pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat. Untuk itu, kerajaan telah meluluskan peruntukan berjumlah RM42 juta untuk manfaat petani padi bukit di Sabah dan Sarawak. Bantuan ini bertujuan menjayakan pembekalan baja dan racun padi pada musim penanaman. Kata Kiandi lagi, ia diharap dapat memberi pulangan yang lebih baik kepada petani dan membantu menggandakan keluaran padi negara. Tindakan yang sombong dan naif seolah-olah berlagak seperti samseng jalanan. Itu kencaman Presiden PDP Datuk Seri Tiong King Sing kepada pemuda sosialis DAP ekoran pelekat nama jalan dalam askara Cina pada tanda di Kuching baru-baru ini. Tegas Tiong, tindakan tersebut menunjukkan sifat tidak berprinsip dalam karangan ahli DAP atau ini agenda politik semata-mata. Tiong yang juga ahli Parlimen Bintulu turut menempelak pengerusi DAP Sarawak Chong Cheng Jin kerana tidak peka dengan undang-undang dan peraturan sehingga mencetuskan provokasi di kalangan masyarakat pelbagai kaum negeri ini. Ini jelas membuktikan pemimpin DAP mengabaikan masalah sosial dan gagal mempertimbangkan peraturan persekutuan negeri dan tempatan. DAP katanya perlu menggunakan cara yang betul mengikut undang-undang dan berjuang secara adil untuk kepentingan dan hak semua kaum termasuk masyarakat Cina. Menurut beliau, Chong Cheng Jin sebagai seorang yang profesional dalam undang-undang perlu memberikan penjelasan yang baik untuk semua kaum.
mengambil undang-undang sendiri hanya menunjukkan contoh yang salah kepada golongan muda terutamanya. Katanya lagi, sebagai orang Cina di Malaysia, beliau juga berharap tulisan askara Cina diletakkan di papan tanda jalan di kawasan tempatan. Langkah pengurangan saman bagi kesalahan jalan raya ternyata berimpak positif kepada Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dari segi kutipan bayaran. Pengarah JPJ Sarawak Muhammad Syafiq Anas Abdullah berkata ia secara tidak langsung menggalakkan pesalah jalan raya untuk membayar saman dengan segera. Saya nak memaklumkan di sini untuk tujuan diwawalkan, kita sekarang ni dalam proses menggalakkan orang ramai untuk membayar saman, ya, sebab kerajaan dalam tempoh bulan Merdeka ni sebagai social obligation, sebagai tanggungjawab sosial kepada masyarakat, dan kita kerajaan amat prihatin dah mengambil berat tentang beban dari segi kewangan dan sebagainya, melibatkan pengguna-pengguna jalan raya yang telah dikesan melakukan pelbagai kesalahan. Jadi dalam tempoh Bermula 1 Ogos hingga 31 Ogos, kerajaan menawarkan kadar potongan sebanyak 70% ke atas setiap saman yang boleh dikompaun. Ia termasuk cukai jalan, lesen memandu kecuali untuk kes lebih muatan yang melebihi 30% serta cukai jalan yang tiada insurans. Menurutnya, sepanjang tempoh pengurangan saman itu, JPJ Sarawak telah berjaya mengutip sebanyak RM163,824, manakala JPJ Serike boleh berjaya kutip RM8,760 untuk 166 kes. Beliau mengingatkan pengguna agar tidak menunggu hingga tamat tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP untuk membuat pembaharuan lesen dan insurans kenderaan. kita juga sebenarnya membuka kaunter kita pada hujung minggu, ya, Sabtu dan Minggu. Tetapi untuk hujung minggu ni kita menggalakkan penggunaan pembayaran secara kad sajalah, ya, tak ada tunai untuk hujung minggu, ya. Jadi benda ni diteruskan sehingga adanya pemberitahuan kemudianlah sekiranya kaunter-kaunter hujung minggu ni ditutup dan sebagainya, ya. Dan yang keduanya, pesanan daripada JPJ Sarawak juga adalah kalau kita ingat tempoh hari yang Berhormat Menteri telah memaklumkan sepanjang tempoh PKP ini, untuk kesalahan yang lesen memandu expired dan low tech yang mati dan sebagainya, mereka hanya perlu untuk ada perlindungan insurans, ya. Jadi benda ni diteruskan sehingga pemakluman lanjut oleh Yang Berhormat Menteri lah nanti sekiranya diteruskan ataupun tidak. Beliau berkata demikian kepada media ketika hadir dalam operasi JPJ bersama polis dan agensi anti dadah kebangsaan AADK Cawangan Serike pada Isnin. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri kini memantau rapat di beberapa lokaliti seperti Kuala Baram, Permajaya, Senadin, Lutong dan Lopeng untuk mengelakkan aktiviti pembakaran terbuka berikutan cuaca panas yang melanda Bandaraya Miri. 3 task force telah ditubuhkan di lokasi-lokasi terbabit untuk mengatasi berulangnya insiden kebakaran tanah gambut. Ia meliputi pengurusan kawalan dan pencegahan, penglibatan dengan komuniti dan pemilik tanah, serta penyebaran maklumat, pendidikan dan latihan. Berdasarkan laporan Jabatan Alam Sekitar bahagian Miri, tugasan rondaan telah dilakukan untuk mencegah pembakaran terbuka selain memantapkan infrastruktur tanah gambut. Semangat sambutan kemerdekaan terus diraih dalam bulan kemerdekaan ini di peringkat akar umbi masyarakat. Melalui program Merdeka di Komuniti 2020, anjuran Jabatan Penerangan Malaysia, daerah Kuching ini semangat patriotik dan penghayatan kemerdekaan dalam karangan rakyat dapat dirasai biarpun berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19. Inisiatif berkonsepkan penglibatan masyarakat ini adalah untuk memastikan komunikasi antara kerajaan dan rakyat berhubung dengan baik dan tepat. Ujar pengarah Japan Sarawak Suwaidi Guliling, program ini dipenuhi pengisian aktiviti yang menggelorakan semangat patriotisme dan cintakan negara. Selain daripada program Merdeka di komuniti ini, kita juga menjalankan program Info on Wheel Merdeka, iaitu melibatkan program yang tidak perlukan audien, tapi kita lebih kepada penghebahan maklumat, memainkan lagu-lagu patriotik,
turun sekejap memberi bendera kepada rumah-rumah, kedai-kedai dan juga orang ramai. Ini semata-mata untuk membakar semangat itu dan memperingati Hari Kemerdekaan. Malah usaha itu juga disokong oleh Ahli Parlimen 194 Petrajaya, Datuk Seri Fadilah Yusof. Tambah beliau, selain memperingati pemimpin dan pejuang kemerdekaan, kita juga wajar menyambut bulan penuh makna ini dengan mengekalkan kemakmuran negara yang telah dikecapi agar tidak mensiakan perjuangan terdahulu. Dan Alhamdulillah sekarang ini bila kita dah mendapat kemerdekaan dengan susun takbir negara yang begitu baik, kita dapat menikmati apa yang dikatakan keamanan, keharmonian dan kesejahteraan, termasuk juga Alhamdulillah kita dapat merasai kenikmatan dari segi kemakmuran negeri dan negara kita. Ini semuanya adalah jalinan kerjasama di antara kepimpinan, rakyat dan semua agensi-agensi kerajaan dan semua sektor masyarakat yang memainkan peranan mereka. Dan inilah yang harus kita kekalkan. Sementara itu, bagi penduduk di Taman Sukma, program Merdeka di komuniti ini berjaya memupuk semangat kerjasama dan membina nilai kemakmuran dalam komuniti tersebut. Hari tu kami orang di awal pagi beri tolong sebar-sebarkanlah bendera tu, tolonglah kemas bersih semua patut, gotong royong. Memang dah beri bendera sikit taman tu, macam kedai apa semua. Semuanya memang stok 14 orang dari minggu lepas. Apabila apabila pola semua mendatuk, memang dapat memupukkan kejiranan semua, kerjasama. So impact daripada program tu, kami orang banyak berkomunikasi, bekerjasama. Lepas ya banyaklah program seperti macam Hari Raya Korban nanti kami mula hakikah apa nama tu korban sama-sama. Lepas ya mula gotong royong daripada ujung ke ujung lorong lah. And then alhamdulillah juga di depannya segala dak gerbang, kerjasama lah pada semua orang. So kita situ dengan dapat ukhuwah lah sesama sendiri. Yang mula merapatkan lagi. Ini perkembangan COVID-19. 5 kes positif dilaporkan hari ini, 3 dari daerah Kuching dan 2 dari daerah Bintulu, menjanjikan jumlah keseluruhan kes di Sarawak sebanyak 696 kes. Berdasarkan penemuan siasatan awal, kesemua kes yang dilaporkan hari ini merupakan kes jangkitan tempatan. Dengan 2 kes tempatan baru dilaporkan, daerah Bintulu kini berstatus kuning. Hari ini juga 15 orang masih menerima rawatan dalam wad isolasi hospital, 9 di Hospital Bintulu, 4 di Hospital Umum Sarawak, 1 di Hospital Sibu dan 1 di Hospital Miri. Sementara itu, bekas Ketua Penasihat Saintifik United Kingdom UK, Profesor Mark Welport menyangkakan COVID-19 mungkin ada selama-lamanya. Dengan sifat yang hampir sama dengan virus influenza, ia tidak akan menjadi penyakit seperti cacar yang dapat dihapuskan dengan menggunakan vaksin. Dan ini mendorong keperluan mengambil vaksin secara berkala. Bagaimanapun tegasnya, tindakan bersasar akan digunakan sebagai usaha untuk membendung penularan wabak berkenaan. Sekian saja untuk laporan hari ini. Saya Maris Suji. Terima kasih dan jumpa lagi.